Kita nak sambung malam ni, no, insya-Allah. Masuk kepada subtopik. Mana ni anak saya hilang? Duduk belakang tak apa. Masuk kepada subtopik masa kekuasaan Khulafa Ar-Rasyidin adalah contoh peradaban yang terbaik, no? Cuma saya dah semok dah di rumah ni. Macam saya katalah, kitab Maulana ni dia sebenarnya kitab ni dia tulis tu untuk kalau kita baca seorang-seorang pun boleh sebenarnya. Jadi dia hurai siap-siap dah. Jadi sukar untuk saya nak berkelak poin-poin untuk hurai sebenarnya sebab Maulana dah hurai dah. Tapi tak apalah, saya cuba hurai cara saya dan juga kita akan baca juga kitab Maulana ini, no? Tak lama dah. Nanti kita akan masuk kepada fasa kejatuhan dan mudah-mudahan bila dah masuk fasa kejatuhan itu sempat siap terbitan buku saya tu, lagi sedap kita nak hurai. Baik, pasal ini memang sangat berkait. Masa kekuasaan Khulafa' Ar-Rasyidin, Khulafa'u Rasyidin. Begitulah, tidak pernah kita mengenal satu masa dari masa-masa sejarah yang lebih sempurna, lebih indah dan lebih bersemarak dalam segala aspeknya melebihi masa ini, iaitu masa pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Berapa orang khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin? Nak sebut pun sensitif benda tu. Berapa orang? Berapa orang? Nak sebut pun tak apa tu. 4 orang. Nak sebut 4 lah sensitif ni. Baru sangat lagi ni, no? 4 orang Khulafa' Ar-Rasyidin, no? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Berlangsung dalam tempoh, lagi kita akan contohlah, Sayyidina Abu Bakar dalam 2 tahun lebih ke 3 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Uthman 12 tahun dan Sayyidina Ali 4 ke 5 tahun, no? Baik, 4 biji tuan-tuan, no? Macam mana dia pemain bersantai, no? Tak apalah. Allahu Akbar, tak apa, jagalah hati saya. Wah, semula no. Okey. Jadi kata Maulana dalam ni, apa nama, tak ada satu fasa pemerintahan yang lebih tinggi melebihi fasa ini. Kita bila saya baca ni, saya terfikir, ada zaman Umayyah hebat-hebat juga, ada 3 orang. Zaman Abbasiyah contohnya Harun Ar-Rasyid, Baitul Hikmah. Zaman di Andalus, kerajaan Islam di Andalus, berapa ramai yang hebat-hebat. Banyak ciptaan yang hebat-hebat, kegemilangan kerajaan Islam di Naisabur, Utsmaniyah tentunya lepas tu dengan ketenteraan. Tapi kenapa Maulana Abu Hasan yang datang kemudian ni dia boleh kata Khulafa' Ar-Rasyidin 4 ni itu yang the best, tak ada yang boleh potong. Kalau kita pergi sampai dalam, rupanya kita dapat lihat betul di satu sudut memang khilafah Islam ketika era Umayyah, Abbasiyah, Andalus, Utsmaniyah apa semua tu hebat. Tetapi dia tak lengkap. Dia ada fitnah, dia ada sengketa di mana-mana. Dia walaupun dia hebat, dia ada raja yang kaya raya dan ramai dia punya gundik-gundik dia. Walaupun dia ada ramai ulama, dia juga ramai penguasa yang dah hanyut daripada masyarakat. Walaupun dia ramai ilmuwan, dia ramai juga tokoh-tokoh yang sesat. Dia tak sesempurna pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Saya ingat begitu. Kerana itulah Maulana meletakkan pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin ini pemerintahan yang the best. Dan kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, tidak akan ada yang boleh potong setakat ini. Kalaupun nak sama pemerintahan Nabi Isa yang akan datang nanti, Nabi Isa sama ataupun lebih, tapi at par lah. Rasulullah memang siapa tak boleh potong. Bila Rasulullah memegang kendati kejawatan ataupun memegang sesuatu kedudukan, Nabi dia bawa dua dimensi. Satu dimensi sebagai seorang Rasul yang membawa risalah, satu sebagai seorang ketua negara. Tetapi bila Nabi dah tak ada, bila Sayyidina Abu Bakar sambung, yang legasi kerasulan itu tak ada lah. Sekadar menyambung pemerintahan dan juga menggantikan Nabi. Sebab tu panggil khalifah. Khalifah ni maksudnya pengganti. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar gelarannya Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Gelaran Amirul Mukminin cuma wujud dipopularkan zaman Sayyidina Umar. Ada seorang budak ni disebut, seorang pemuda disebut, maka Sayyidina Umar dengar dan disuka gelaran itu. Kemudian diteruskanlah. Dan sampai ke zaman-zaman yang lain, di Utsmaniyah dia pakai sultan, di Parsi dia pakai syah. Sebab tu kita menerima pengaruh kedua-duanya di tanah Melayu. Di Rom, tamadun Rom Barat dulu pakai Caesar kan, Kaisar.
Kisra Parsi, Caesar di Eropah. Sebab itu kerajaan-kerajaan Eropah, kerajaan-kerajaan Eropah sekarang ataupun moden, bukan sekarang lah, moden, mereka masih lagi tak buang Caesar tu. Contohnya kerajaan Rusia masih pakai gelaran Tsar tu Caesar lah, Tsar Nicholas kedua yang ditumbangkan dalam Bolshevik dulu. Sebelumnya mereka pakai Tsar kat depan pasal masih lagi memakai pelambangan Rom. Masih lagi pakai penjenamaan Rom. Maksudnya kesan-kesan Rom itu masih ada pada mereka. Seperti mana kita yang masih lagi ada kesan-kesan Uthmaniyah di dalam pemerintahan kita, di dalam kehidupan kita dan dalam sosial kita masih ada. Sampai kadang-kadang kita jadi tak boleh beza yang ni adat Uthmaniyah dulu ke ataupun ini ibadat Islam. Tak apa. Baik. Maka tuan-tuan, saya cerita sikitlah kenapa Maulana Abu Hassan kata pemerintahan ini yang terbaik. Zaman Sayyidina Abu Bakar, dia merintah tahun 11 Hijrah sampai 13 Hijrah. Dah 2 tahun lebih sikit. Zaman Rasulullah wafat 11 Hijrah, kalau kita kaji lagi dalam, bukan kalau tuan-tuan buka di YouTube saya atau orang lain, ada saya cerita pasal Khulafa' Ar-Rasyidin. Zaman bulan puasa 2-3 tahun lepas, di YouTube sampai sekarang masih ada. Kalau tuan-tuan follow yang tu, tuan-tuan faham step dia. Masa Nabi mengirimkan pasukan, mengirimkan pendakwah ke Yaman, kemudian ada krisis sikit di Yaman, kemudian meninggal dunia, Rasulullah wafat. Jadi isu kat situ. Tak apa. Bila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar naik, perpecahan manusia ataupun bibit-bibit perpecahan sudah mula terjadi ketika mana selepas Rasulullah wafat. Kaum Ansar berkumpul dekat Balai Bani Sa'adah tu, nak lantik Sa'ad bin Ubadah, nak lantik ketua mereka dalam kalangan Ansar. Bila Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dengar, mai cakap dengan mereka pula, iaitu kepemimpinan ialah milik Quraisy. Tetapi ulama bila menafsirkan ayat hadis tentang kepemimpinan milik Quraisy ini merujuk kepada orang kata apa, credibility. Bukan Quraisy atas erti kata istilah Quraisy sahaja. Sebab kalau kita nak pakai yang tu, zaman kita di tempat kita tak dapatlah Quraisy, credibility dan juga majority. Saya pernah terbaca dalam satu syarah, majority. Sebab kalaulah kepemimpinan itu dia duduk di tahap pemimpin tapi dia tak majority, rakyat dia majority, bukan fikrah dia akan jadi tak stable. Saya bagi contoh Lubnan dalam era perang Arab Israel dulu, kurun ke-20, awal kurun ke-20, dia punya presiden dia nama Chimili Kumon. Itulah bunyi eja guna bunyi tak nak erti. Chimili Kumon, presiden Lubnan dulu. Ini era awal kurun ke-20. Dia Kristian. Dan memang di Lubnan ada ramai orang Kristian. Era itu Lubnan digelar sebagai Paris of the Asia Barat, Asia Timur Tengah. Paris Timur Tengah ataupun Paris Asia Barat. Memang depa ada kelab malam, depa ada perbahasan macam lagu Malik yang kata kedai kopi tu. Dia tak kedai kopi, mereka di barat membincang idea, membincang macam-macam kan. Kita di kedai kopi Malaysia Melayu ni dia cerita pasal artis kan. Membincangkan idea, membahaskan hujah, tapi ada kelab malam, ada arak. Presiden dia Kristian, tetapi rakyat dia ada Kristian tetapi ramai yang Islam. Jadi dia tak stable. Akhirnya Hizbullah naiklah. Syria sekarang pun presiden dia Syiah, Bashar Assad, tapi rakyat dia ramai yang Sunni. Dia jadi tak stable. Iraq dia agak ni sikit, sebab Iraq ni sekarang ni nampak dia macam nak kuih sama banyak dah. Pasal Syiah di Iran tu banyak di ekspor ke Iraq. Kalau kita baca sejarah Saddam Hussein, mungkin itu juga antara faktor Saddam Hussein serang Iran tahun 80 79 juga 80 lah dalam era perang. Tapi kalau kita tapi Saddam Hussein serang Iran masa tu dengan senjata Amerika. Tu pun fikir je. Tapi Saddam Hussein nama dia sangat harum dalam kalangan siapa tuan-tuan? Dalam kalangan rakyat Vietnam. Orang Vietnam sangat menjunjung Saddam Hussein. Tuan-tuan tanyalah kalau ada kawan-kawan Vietnam di Kelang, mereka sangat hormat dan sangat menjunjung Saddam Hussein. Pasal saya ingat saya dalam isu perang Vietnam kot, Saddam antara orang yang terkedepan dalam mengkritik Amerika, lawan dengan Amerika dan membantu Vietnam.
No? Jadi Sayyidina Abu Bakar pemerintahannya 11 sampai 13 Hijrah. Apa yang dia lalui ialah dua lah. Satu, golongan Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, kemudian ada Al-Aswad Al-Ansi, dukun yang pelik tu, mengaku Nabi juga tu, kemudian Nabi perempuan yang kita dah cerita dalam surah ni. Kemudian yang keduanya golongan yang tak mau bayar zakat. Bila golongan Nabi palsu dan tak mau bayar zakat ni, dia mencetus kepada golongan riddah lah, golongan murtad. Sayyidina Abu Bakar, dia memang buat keputusan untuk memerangi golongan yang tak bayar zakat. Sampai Sayyidina Umar tegur dah. Sayyidina Umar kata, kod mana pun mereka masih semayang. Kenapa sampai hang perang ni? Perang dengan orang bayar zakat. Mereka masih semayang, cuma mereka tak bayar zakat saja. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ini ijtihad dia, dan dia kata tak boleh ada orang yang memisahkan antara zakat dan solat. Sebab tu seruan ini akan datang selalunya, sentiasanya serentak. Aqimus solah wa atuz zakah. Kenapa perkataan seruan amar itu berbeza? Satu aqim, satu ata. Aqimus solah ni qiyam, dirikan. Ya. Ata ni hal ata, sampaikan. Dia cash, tunaikan, sampaikan, tunaikan. Jadi kata penafsiran, banyak tafsiran saya nak sebut, nak quote nama pun saya tak ingat, tapi banyak yang saya jumpa dalam buku-buku yang saya dibaca sebelum-sebelum ini. Dan juga kalau saya boleh sebut satu nama, Tok Ayah lah, Tok Ustaz Usli Osman ni, masa dia ceramah kat kami dulu, dia sebut yang ni, saya ingat sampai sekarang. Dia kata kerana aqimus solah itu diri, perintah diri. Diri itu mendirikan, bermaksud konkret, bermaksud sentiasa ia dalam keadaan begitu. Sedangkan tunai bermaksud dia sekali majlis bagi kan, atau bagi. Yang ni dia dirikan diri, maksudnya dia sentiasa tertegak. Sebab itu apa sahaja falsafah dalam solat kena dibawa keluar, kerana dia qiyam, dia sentiasa dalam keadaan berdiri. Dalam solat kita tak boleh mengumpat orang, di luar pun tak boleh. Dalam solat kita kena ikut imam, di luar pun kena ikut pemimpin. Kalau pemimpin salah, kalau imam silap dalam solat, boleh tegur dengan caranya, di luar juga boleh tegur dengan caranya. Begitu. No? Jadi sebab itu dalam solat disebut aqimus solah, dirikan. Maksudnya solat itu sentiasa dalam keadaan dia berdiri, bukan dia tunai. Bila dia tunai, sekali dia tunai, habis tahun depan pula tunai macam zakat. Tak. Solat itu dia berdiri sentiasa. Nah, itu kerana itu Allah gunakan aqimus solah wa atuz zakah. Baik. Maka kata Abu Bakar, aku tak mau orang pisahkan dua itu. Abu Bakar ni menarik tuan-tuan. Masa hari ni dia dilantik jadi khalifah, esok dia pergi menjaga. Esok dia pergi menjaga sampai Sayyidina Umar teguklah di pasar. Buat apa? Khalifah. Kita nak menjaga. Kita nak menjaga, siapa nak jaga Madinah kan? Dia kata, yalah nak jaga Madinah, siapa nak jaga keluarga aku? Kan? Maka barulah Sayyidina Umar kata dia balik, tak boleh menjaga tahun ni, dia khalifah dah. Bincang dalam kalangan majlis syura, tetapkan gaji untuk khalifah masa tu. Ya? Kemudian bila dapat gaji, seingat saya dalam kitab sirah Ibn Katsir juga menyebutkan sehari macam satu bekah daging kambing sehari. Maksudnya sehari boleh masak sekali cukup. Dan pada era-era selepas itu di peringkat awal, penetapan peringkat awal. Lepas tu dia bagi inilah macam mata wang, tapi duduk. Saya pernah baca satu buku ni pasal Khulafaur Rasyidin. Dia kata Sayyidina Abu Bakar dapat gaji bulan-bulan. Lepas tu tiap-tiap bulan dia akan bagi duit kat bini dia. Jadi lepas tu bini dia akan potong. Contoh kata dia bagi 500, maka dalam 500 tu isteri Sayyidina Abu Bakar akan beli macam-macam ni barang keperluan rumah ni. Dia akan simpan juga dan RM30. Kan? Lepas tu sebab padahal gaji dia tu dia dah potong dah, katalah gaji dia 1000, dia potong dah sampai 3,500 untuk cun-cun ni lah. Nak beli barang-barang wajib keperluan je, tak mau beli beg tangan apa semua, tak payah. Barang keperluan saja. Dalam tu keperluan saja pun kira-kira berapa? 500 contoh lah. Maka dapat 500, bagi tiap-tiap bulan 500. Dia beli ni, perempuan dia pandai lah tuan-tuan. Dia pekin sampai dapat juga baki kat tangan ni RM30. Jadi himpun lah dekat 5-6 bulan. Bila himpun dapat. Satu hari tu makan sedap. Bila makan sedap, Sayyidina Abu Bakar tanya, lagu mana makan sedap hari ni?
kan? Maka katalah isteri Sayyidina Abu Bakar ni, saya impun bang, saya tarik sikit tu, maka dapat. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, oh ada lebih ya? Ada lebih, berapa lebih? RM30 itu ke cik tarik-tarik? Oh, maka 500 tu tolak RM30, tinggal 470. Punya tak mau bagi lebih. Saya pernah membaca riwayat ini, dan saya bukan riwayat lah, buku bahasa Melayu yang saya pernah mendengar dalam 2-3 ceramah masa zaman saya sekolah. Tapi bila kita kritikal balik, disukar juga tu, analisis balik secara kritikal, susah juga. Pasal kita kena tengok balik penetapan gaji khalifah secara mata wang ni berlaku zaman bila. Saya ingat saya bukan zaman Sayyidina Abu Bakar. Satu. Yang keduanya, Sayyidina Abu Bakar merintah 2 tahun lebih lah, sikit lah, tak sempat. Saya bukan nak mengatakan orang ni lah, saya minta maaf. Tapi sebab surah ni kan kita pilih metod yang macam ni, metod ni analisis kritikal ni. Jadi kita kena ni lah kan, kita kena kritikal sikit. Bukan kita kata orang, tapi seingat saya mata wang dinar dan penetapan mata wang untuk gaji khalifah tak berlaku. Sebab kalau kena kitab sirah lama, kita rujuk pada Nihayah Ibn Katsir menyebutkan, saya sebut satu lagi rujukan, Az-Zahabi juga dia buat satu kitab Zahabi banyak, Syiar Alamun Nubala ni berapa 29 jilid tu ada. Tapi kitab tu jilid pertama Imam Zahabi mulakan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab apa? Sebab 4 yang awal, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Imam Zahabi letak dalam kitab yang asing. Kalau ikut dia sebahagian Syiar Alamun Nubala, tapi sengaja dia letakkan asing. Dia letakkan situ Khulafa' Ar-Rasyidin. Kalau ikut dia satu siri ya, satu package ya, tapi dia tak asing pasal nak bagi nampak kemah, nak bagi nampak pride, dan pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin dia bubuh dalam tu sekali. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan beli Syiar Alamun Nubala sekarang, jilid pertama, orang nombor 1 Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu sejarah dia, manhaj di penulisan dia. Baik. Maka dalam tu juga menyebutkan upah yang Sayyidina Abu Bakar dapat, seingat saya. Saya ingat yang kambing tu, cuma saya tak ingat dengan tepat. Seingat saya sehari setengah ekor ataupun sehari sebekah yang boleh makan siang dengan malam. Satu bekah. Jadi kita nak ambil mutawatir bima'nawinya, satu hari Sayyidina Abu Bakar akan dapat satu bekah kambing. Senang. Ataupun satu bekah makanan, daging yang keluarga dia boleh bagi keluarga dia makan siang dan malam, cukup. Esok dapat pula, lusa dapat pula. Kalau bukan dapat harian, dapat bulanan. Harian ya. Dapat makan. Bukan dapat allowance mata wang tu. Sebab penetapan kepada allowance kepada khalifah dan gubernur, seingat saya berlaku zaman Sayyidina Umar. Seingat saya mungkin silap. Sebab dalam kitab-kitab lama sirah ni, dia menyebutkan Sayyidina Abu Bakar dapat tu daging kambing. Jadi cerita yang pasal Sayyidina Abu Bakar cut kos untuk bini dia tu, saya sendiri pernah cerita dalam ceramah. Tapi lama lah, 2015 kot. Jadi dengan ini saya tarik balik. Dan saya rasa macam, bukan saya nak kata tu salah, saya rasa macam saya kena KIV dulu yang tu. Tapi tak apalah, zaman tu tak ada recording lagi. Cuma kalau ada orang duk dengar ni, saya tarik balik. Saya rasa kita kena kritikal sikit yang tu. Tak apa. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, dia bagi wasiat. Sayyidina Abu Bakar nak pas ke Sayyidina Umar, wasiat. Seorang calonnya wasiat terus Sayyidina Umar naik. Sayyidina Umar naik pula, dia diserah dulu tuan-tuan. Dia macam Umar Abdul Aziz, dia serah dulu. Lepas tu baru orang lantik dia balik. Bukan kroni. Ada orang tak kroni, tak kroni. Dia serah dulu kepada Majlis Syura, baru lantik balik jadi dia. Zaman itu Majlis Syura lagi. Baik. Lepas zaman Sayyidina Umar ni lah zaman yang klasik. Saya bawa buku ni. Tapi tuan-tuan saya rasa tuan-tuan dah beli dah. Buku Buya Hamka ni, Sejarah Umat Islam. Saya beli 2. Satu buku yang sama. Saya beli satu kemudian hilang. Saya terlupa, pokoknya saya hadiah kat Ustaz Abdul. Lepas tu saya beli pula. Tak apa, saya teringat saya hadiah kat dia, tak apalah. Jadi buku ni menarik lah. Buya Hamka cerita pasal seluruh kehidupan Islam. Saya rasa ramai tuan-tuan dah baca dah. Dalam ni kan tuan-tuan, saya nak boleh quote sikit. Buya Hamka cerita pasal Sayyidina Umar sikit-sikit yang menarik kepribadian dia. Diriwayatkan oleh Aslam. Aslam ni dia pengikut Sayyidina Umar. Dia macam SU Sayyidina Umar. Baik. Sebab tu banyak hadis-hadis daripada Sayyidina Umar. Zaid bin Aslam riwayat. Baik. Kata Aslam, satu ketika aku berserta Umar bin Al-Khattab keluar ke Hirrah, sebuah dusun di kawasan pesisir Madinah. Hirrah ni nanti akan berlaku peristiwa perang Hirrah, kebakaran Hirrah. Kita akan sampai lah nanti, kalau saya akan, bila saya sentuh bab tu kita akan sampai juga. Tiba-tiba kelihatan kami api yang sedang menyala. Lalu melihat beberapa orang
sedang berkumpul kat kawasan itu, kawasan perkemahan ada api tengah-tengah malam ni. Maka Sayyidina Abu Bakar pun pi dengan Aslam. Ni Aslam cerita dalam riwayat ni, ya. Bila sampai, Sayyidina Umar tanya, nampak budak-budak kat situ sedang teriak, ramai budak duk teriak ni. Maka ada 2-3 orang mak-mak kat situ. Ada orang tua, maka Sayyidina Umar tanya, "Assalamualaikum, hai orang yang mempunyai cahaya." Ya. Sebab dia tak suka menggunakan hai orang yang ada api. Sayyidina Umar tak suka perkataan api tu, disebut cahaya. Maka jawab perempuan itu, "Waalaikumsalam. Bolehkah saya datang dekat?" Sayyidina Umar tanya. Itu cara kaedah, jangan pergi sabu terus lepas kita presiden. Boleh saya pergi dekat tak? Takut ada orang tak tutup aurat apa kan. Maka kata wanita tu, "Mendekatlah. Kalau berniat baik, mendekatlah. Kalau tidak, pergilah." Okey, baik. Maka Umar bertanya, "Apakah hal dengan tuan-tuan ini? Apa pasal apa ni dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan perempuan, pasal apa ni duk pelengkap api ramai-ramai di sini ni?" Maka kata perempuan itu, "Kami kemalaman dan kedinginan. Kami tak ada siapa, kami tak tahulah musafir ke apa, kami tak ada makan, tak ada rumah, tak ada apa." Maka kata Sayyidina Umar, "Kenapa anak-anak ini menangis?" Maka jawab perempuan itu, "Kelaparan." Maka Umar kata, "Yang duk masak dalam periuk ni apa?" Maka kata jawab perempuan itu, "Air." Dalam riwayat yang lain saya jumpa dia kata batu. Air. Sengaja saya tanak untuk pendamkan tangisan mereka agar mereka boleh tertidur. Maksudnya bagi tanak air ni ataupun batu ni bagi depa tengok balik lena. Ya. Duk teriak lapar ni. Ya. Maka perempuan ni kata, "Air saya sengaja tanak untuk diamkan tangisan mereka sehingga mereka tertidur." Ya Allah, bagaimanalah dengan Umar? Perempuan kata begitu. Padahal tak tahu yang tanya tu Sayyidina Umar. Ya. Maka kata Sayyidina Umar, "Moga Allah." Ni siapa yang cerita ni? Aslam. Dalam riwayat ni, seingat saya Aslam dia cerita balik anak dia yang berumai balik riwayat ni, yang riwayatkan semula. Ya, baik. Maka Sayyidina Umar kata, "Semoga Allah merahmati kamu. Tentulah Umar tak tahu keadaan kamu ni. Kalau dia tahu, dia tak biar." Ya. Perempuan dia jawab, "Adakah patut dia memegang urusan kami tetapi dia melalaikan kami? Adakah patut dia pegang amanah untuk jaga kami tapi dia tak tahu? Tak boleh bagi alasan tak tahu. Dah dia jadi khalifah sedangkan dia tak minta pun jawatan tu tuan-tuan. Tapi itu pun masyarakat tuntut. Apakah patut jadi khalifah tapi dia tak tahu?" Maka Umar pun menoleh kepada saya, Aslam. Dan Umar berkata, "Jom balik." Mak tak mau kata apa, dia balik. Sampai ke kota, sampai ke Putrajaya, Sayyidina Umar ambil gandum dari gudang Baitul Mal dan mengeluarkan karung. Saya nampak dia buh dalam karung banyak-banyak ni, ya. Lalu dia pikul ke bahunya. Aslam tengok, Aslam ni pegawai dia. Aslam kata, "Biar saya yang pikul, wahai Amirul Mukminin." Aslam ni sesuatu politik lah bahasa Allah ni kan. Ya. Sampai 3 kali dia mengangkatkan ke bahunya. Padahal saya pula berkeras. Pasal tak larat nak angkat ni kan. Padahal saya pula berkeras hendak memikulnya. Ya. Saya kata nak pikul, Sayyidina Umar tak bagi. Nak pikul 3 kali saya semua. Dia nak naik berat kan. Maka Sayyidina Umar kata, Aslam kata, "Saya muda lagi saya nak pikul." Sayyidina Umar kata, "Awak nanti dekat akhirat nak pikul dosa aku." Jadi saya kata, "Apakah engkau sanggup memikul dosa aku dari kiamat? Kenapa nak pikul benda ni? Adakah di kiamat esok nak pikul dosa aku?" Biar ini amanah aku kena pikul." Sayyidina Umar pikul. Ya. Maka dia pun bawa lah pi ke tempat itu. Sampai ke tempat itu, dia turun gandum semua ni, dia masak pula. Masak pula kat keluarga ni. Ni riwayat ni panjang, saya bagi bahasa kita tu. Tapi riwayat ni sahih ni. Ya. Kita tengok dari Ibnu Hajar. Isabah fi tamyiz as-sahabah. Semalam saya sebut banyak sumber pasal saya risau. Saya jadi anxiety, paranoid, takut orang nak kecam ke apa. Orang tak ada kecam pun, tapi takut saya sebut bila. Ada kebaikan juga anxiety ni pun. Ya. Ni saya sebut saya siap. Ni sumber-sumber kita boleh cari riwayat ni. Ya. Tapi paling banyak kita boleh jumpa dalam Zahabi lah, Khulafaur Rasyidin. Jadi dia dihimbui-himbui sampai asap dia kata Aslam lekat kat janggut dia. Ya. Dalam Syiar Alamun Nubala, juga dalam Ibnu Katsir juga sebut Sayyidina Umar ni rambut tak ada. Apa yang kita akan cerita nanti. Tapi janggut dia kena janggut. Baik. Dan seingat saya, antara Sayyidina Umar ataupun Khalid Al-Walid, antara dua orang ni, depa rupa lebih kurang, muka lebih kurang, panggil lebih kurang. Tapi salah seorang dalam kalangan depa ni tangan kiri, kidai. Ada dalam Syiar Alamun Nubala bila depa bergaduh dua orang. Bukanlah bergaduh tengkar tak setuju pasal pemerintahan ni kan, pasal arahan ni, maka salah seorang kata,
Ini mesti arahan si tangan kiri itu. Tapi saya tak ingat Umar yang kata kat Khalid kan, Khalid kata kat Umar. Maksudnya salah seorang tu tangan kidal kan. Tak ingat Abang menyempus hari kidal tu kan. Baik. Sonok bila kita buka kitab lama-lama ni, kita boleh tahu tangan kiri, rambut lagu mana dan sebagainya. Baik. Maka Saudara Umar masuk kat mereka, bagi makan anak-anak sampai anak-anak tu seronok lah. Baik. Maka bila dah selesai semua, perempuan tu kata, terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalas jasa kamu. Engkau lebih patut memegang pekerjaan khalifah berbanding Umar. Dia tak tahu Umar tu. Maka Umar berkata, baiklah. Jika kelak engkau pergi menghadap kepada Amirul Mukminin, tentu engkau akan bertemu dengan saya. Umar kata begitu. Tapi perempuan pun tak faham kan. Setelah beberapa langkah berjalan, Umar berhenti dan dia merapatkan mukanya dan kepalanya ke tanah seperti seekor singa, kata Aslam. Rupanya dia sedang mendengar tapak kaki budak-budak tu duk melompat. Bila melompat, kata Umar, okey, bermakna budak-budak tu tengah kenyang. Masa tu dia pemain. Maka Umar pun balik. Itu satu. Itu satu. Perempuan tu sampai ke sudah tak kenal Sayyidina Umar. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini dalam dinukilkan dalam beberapa kitab hadis tentang Sayyidina Umar ni dikatakan seorang muhaddas, iaitu orang yang bercakap. Wahyu, bukanlah wahyu macam mana. Dia dalam hadis Nabi kata setiap umat itu ada muhaddas, iaitu haddasa tu, seruan itu, berita itu yang daripada malaikat ke daripada Allah ke, kadang-kadang lalu kot lidah mereka. Tu hadis tu. Kullu ummatin muhaddas. Setiap umat itu ada seorang yang dalam dia tu yang malaikat bercakap kot lidah dia. Ataupun macam tu lebih kurang. Kemudian ada cerita pasal bila Sayyidina Umar hantar pasukan yang dikutuai oleh pasukan perang lah masa tu kan, Sariyah. Kan, tadi tuan-tuan pun tahu Sayyidina Umar dekat duduk khutbah dekat Madinah. Tiba-tiba dia kata Sariyah, menyorok belakang belakang bukit ada pasukan, belakang bukit ada kawasan ada pasukan kan. Depa yang duk perang masa tu dekat Syam. Menyorok bukanlah menyorok, standby lah. Rupanya ada pasukan sungguh di belakang tu. Bila balik mai, sahabat-sahabat yang duk dengar khutbah pun tak faham. Sayyidina Umar cakap dengan siapa? Kan. Balik mai pasukan tu kata, "Ya, kami dengar suara Sayyidina Umar masa tu. Kami masa tu kami tak pasal, kami duk bertempur dekat depan belakang bukit ada pasukan kafir duk standby. Kami dengar Umar sebut." Sayyidina Umar sebut, kata, "Ya Sariyah." Sariyah ni ada terjemah kata nama sahabat tu Sariyah. Sedangkan sahabat seorang nama Irbad bin Sariyah tu orang lain. Tapi saya faham Sariyah dalam konteks ini ialah pasukan tu, Saraya tu, Sariyah tu disebut Sariyah juga, pasukan. Pasukan ramai disebut Sariyah juga, bukan nama orang. Tapi ada sahabat yang nama Irbad bin Sariyah pun ada. Nama Sariyah pun ada. Tapi lelaki. Bini saya Sariyah, tapi perempuan. Baik. Maka tuan-tuan, depa kata kami dengar Amirul Mukminin sebut. Suara dia. Suara tak nampak, tapi dia kerja jalan. Lah duit habis kapal tak nampak. Nampak tapi tahu tu lah kan. Tapi itu pun kita tak marah. Bukan nak suruh marah sangat. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di tempat-tempat tuan-tuan duduk di tempat-tempat tertentu melihat kesengsaraan rakyat, kesusahan rakyat, kekurangan fasiliti dan infrastruktur, lepas tu tuan-tuan baca kisah-kisah duit-duit yang hilang ni, tuan-tuan akan jadi sangat marah. Tak kira siapa pekerjaan tu tuan-tuan. Wallahi, tuan-tuan tak pedulilah PH ke UMNO ke PAH ke siapa, tapi kalau duit tu hilang dalam tangan kawasan zaman ni pun, kalau tuan-tuan duduk tuan-tuan rasa sangat marah. Saya baru ni kawan ni sakit keracunan, saya mesej dengan doktor kan. KPJ dia ada insurans, tapi swasta semua penuh. Swasta pun masa tu nak penuh. Pergilah ke hospital salah dah sebut. Tak salah kot no. Hospital tu tak salah. Hospital tu tak salah. Okey. Pergi hospital. Lepas tu lama lah tuan-tuan, pasal orang sakit pun ramai. Kesian tuan-tuan, bukan kata kita marah. Saya tak marah, saya kesian. Bini saya dah contohkan, doktor, nurse kelang kabut, pergi balik. Orang kalau punya ramai, orang pula pergi marah nurse pula, Allah Akbar. Saya masa tu saya Allah, sakit nanti. Adalah 2-3 orang sembang kan, mai pada Padang Serai. Saya teringat Padang Serai mana ada hospital. Sebesar-besar taman duduk dah Padang Serai tu, hospital tak ada. Dia pun sama ada pergi Kulim ataupun Malang. Maknanya infrastruktur yang orang kata basic ni, hospital, keperluan macam ni tak ada. Lepas tu kita baca laporan audit, hilang berapa bilion saja. Marah tuan-tuan, siapa tak marah? Bukan kita nak kempen parti mana pun, saya tak kisah mana-mana pun. Tapi bila benda tu berlaku,
masyarakat ni, kita rasa tak tahu. Ini penyakit yang melanda umat Islam. Dalam buku saya tulis, dan ini juga Maulana akan sebut nanti. Kita akan sampai bab ni bulan depan. Era kejatuhan Islam. Bila mana rakyat jadi buta kepada ketaatan kepada pemimpin yang sampai tak sudah. Jamal Abdul Nasir, dia bagus tuan-tuan. Sampai jadi revolusi Nasirisme. Semua orang nak Jamal Abdul Nasir jadi presiden Nepal. Tapi tahun 61 dia buat gila. Dia pergi tukar Al-Azhar punya silibus. Tahun 63 dia pergi tangkap para ulama. Tahun 66 dia gantung Syed Qutb. Dahsyatlah dia buat. Tahun 62, 61 juga dia batalkan Mahkamah Syariah. Sekarang perang tahun 67 Arab kalah teruk. Perang tahun 67. Lepas tu tuan-tuan dia bangkit. Lepas kalah tu dia letak jawatan. Dia bangkit tengah khalayak, pakai dengan cara pakaian agama. Saya lah salah, silap saya dah. Saya ingat saya pun nak berhenti dah. Dah lama dah. Dia kata macam tu lah. Dia terjemah bahasa kita kan. Silap saya dah. Saya pun dia cerita ni cara lagu. Bahasa agama, bahasa sensitif. Rakyat lupa tu weh. Yang dia pergi tangkap ulama, bunuh ulama, tukar Mahkamah Syariah. Rakyat lupa. Rakyat angkat spanduk. We want Jamal ni sejarah sebut. Dia tak angkat lah bosku. Tapi lebih kurang cerita dia. Angkat tu lupa tu kisah dia ni. Politik pula saya malam ni. Tapi berlaku begitu tuan-tuan. Lepas tu Jamal lagi sakan lah. Tapi Jamal Abdul Nasir peringkat awal dia memang ada banyak jasa. Ini saya tak nafi. Mula-mula Israel masuk Palestin tahun 50 awal tu dia banyak jasa. Saya jenis macam tu. Kita kena sebut dua-dua. Ya. Baik. Jadi saya tengok tuan-tuan. Saya pula di sekolah. Kita pergi lawat sekolah-sekolah yang kaunselor ni banyak masuk sekolah. Ada sekolah satu kelas 40 orang budak-budak nak belajar apa 40 orang tuan satu kelas. Tak boleh fokus lah muhurnya. Ya. Tak cukup sekolah, tak cukup hospital, tak cukup. Lepas tu kita tengok duit hilang, duit tak cukup. Audit beritahu duit macam bilion. Sakit hati tuan-tuan. Sebab tu kita penuntut ilmu agama, kuliah-kuliah ni kita kena buka juga benda kita untuk cakap benda-benda yang macam ni. Tak ada kita jadi ni pengikut. Ya, sokong tak ada masalah, tapi benda yang salah kita kena lawan. Ya. Baik. Asal Umar sendiri perempuan pernah tegur ni satu makcik kan. Dia kata kalau hang perintah cara salah, pedang ni akan ajak hang. Buruh Sayyidina Umar. Ya. Pernah satu ketika Sayyidina Umar tuan-tuan, dia duduk ligan datang satu hari tengah hari. Sayyidina Osman tengok dah, Sayyidina Osman rumah 2 tingkat. Duduk atas, Sayyidina Osman pergi cari apa tengah hari ni Amirul Mukminin. Dia kata aku pergi cari ni. Unta ke seingat saya, unta ke kibas. Barang-barang Baitul Mal, binatang Baitul Mal ni terlepas depa ni ikat pagang ke mana. Tengah hari rembang. Maka kata Sayyidina Osman, turunlah kita punya pegawai budak muda ni cari. Ya hampir turun ligan sekali bersepa. Dia kata tak boleh sat lagi tak sampai ke petang malam lagi tak jumpa pakai tak jumpa terus. Tuan-tuan tahu apa kata Sayyidina Osman? Hang telah menyusahkan pengganti yang selepas ni. Sayyidina Osman tak tahu pun dia akan jadi pengganti yang masa tu kan. Tapi dia kata hang telah menyusahkan pengganti yang selepas ni. Bermaksud apa? Hang telah meninggalkan satu indikator yang cukup tinggi, satu benchmark yang sangat tinggi untuk dikejar oleh pengganti yang selepas ni. No? Tuan-tuan, sikit lagi. Okey, banyak ni. Ni Hasan bin Ali pula cerita. Seorang lelaki datang ke sebuah dusun. Ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Satu hari seorang lelaki ni dia musafir. Dia melewati satu kawasan dusun dekat Madinah. Dia sangat dahaga dan meminta air. Tokek dusun tu ada dia ada sumur, dia ada mata air sikit dalam dusun dia tu. Dia tak bagi. Akhirnya budak ni mati, pemuda ni mati. Bila kes ni disampaikan kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar ambil kebun dia, bagi semua kebun tu dekat keluarga si mati sebagai diat. Sebagai diat. Okay, kita belajar dalam kaedah syariah ni. Hudud, qisas, takzir, diat kan. Jadi sebagai diat ganti balik kematian dia. Padahal kawan ni bukan bunuh dia pun. Kita tengok kita mengaji bab diat panjang. Kita duk mengajar budak sekolah sekarang ni bab sekarang ni dalam bab hudud, dalam bab takzir, dalam bab diat ni panjang. Saya bagi contoh, tak apa saya cerita sikit, kritikal sikit no. Saya bagi contoh. Saya tumbuk banjir. Contoh. Ni dalam kitab syariah kan. Nanti kalau orang nak buat teaser dia ambil tu, saya tumbuk banjir sekarang. Tumbuk dia, gigi dia patah 2. Dalam kaedah nak bagi balik ni, dalam kaedah nak bagi balik ni, kita panggil qisas ni, nak bagi balik ni, balas balik ni. Kan dalam Al-Quran kata gigi dengan gigi, telinga dengan telinga kan. Okay, baik.
Abang Jen nak tumbuk saya, kena tumbuk saya balik. Dalam kaedah ni. Dalam ini dibincang dalam kitab fiqh tuan-tuan. Saya boleh cerita ni pasal baru ni kami nak mengajak budak dini subjek ni, ada contoh itu. Dan persoalan tu kami tertanya-tanya. Saya mesej tuan itu ayah. Tuan ayah teranglah kat saya kan. Tu yang saya nak cerita kat tuan ni. Menariknya undang-undang Islam ni. Saya tumbuk Abang Jen tadi, berapa gigi betul? 2. Abang Jen nak tumbuk saya balik. Adakah dia kena tumbuk sampai gigi saya patah 2 juga? Okey. Tuan-tuan kenapa keunikan dekat sini? Kita nak ukur pakai velocity of punch. Velocity apa? Hak laju tumbukan ni saya tadi, Abang Jack kena balas dengan hak laju yang sama ke? Ataupun Abang Jack kena balas ikut result yang sama? 2 gigi. Okey, satu. Yang kedua, Abang Jack ni gigi rumput. Contohlah, serius banyak. Saya tumbuk belah, saya bukan kuat, saya tumbuk sikit kan, puguk tu. Gigi saya ni pakai Sensodyne. Adakah dia kena tumbuk kuat-kuat sampai jadi nampak? Rupanya tuan-tuan, kitab fiqh lama dia bincang. Kami silibus dini dekat sekolah, memang dia akan ambil kitab lama Azhari punya silibus buat masuk dalam buku teks. Tapi tak sedetail itu. Tapi kami para cikgu ni tumpang, saya bukan ustaz mengajar sekolah pengajar dini. Tapi keliling kami subjek dini dan saya sangat minat. Saya mengaji sekali. Sebab lagi kami akan bincang sebelum kawan saya masuk kelas nak mengajar syariah tu. Kami buka ramai-ramai kita tak boleh pergi. Dia berkata saya bodoh, telefon siapa-siapa. Saya telefon Tok Yah ataupun beberapa ustaz yang lain yang Tok Ustaz Talib ke apa kan. Jadi dia cerita. Jadi saya dapat tumpang banyak manfaat. Jadi rupanya benda tu dibincangkan. Jadi kalau benda tu sampai tak boleh nak ukur, dia ada kaedah bayar duit dan sebagainya. Jadi benda itu, ijtihad itu yang Sayyidina Umar ni buka. Sayyidina Umar pun sahabat Nabi yang terulung nombor 2 kan. Maka kawan yang pemilik kebun ni bukan dia bunuh kawan tu, cuma dia tak bagi minum. Kalau ikut tu hak dia, aku tak bagi pun tak apa, betul ya? Tetapi Sayyidina Umar ni, riwayat ni Hasan bin Ali Ubaid riwayat ni kata lepas kawan tu mati, kawan pemilik kebun ni, kebun yang Sayyidina Umar ambil bagi dekat keluarga si mati tu sebagai denda. Dikira macam hang membunuh dia juga. Yang ni undang-undang ni tuan-tuan, kenapa saya cerita juga ni? Sebab undang-undang ni kita boleh pakai dekat Malaysia ni. Hak mati langgar aksiden apa semua ni. Kawan bawa kereta langgar satu budak, satu abang mati, dia nak pergi tempat kerja. Mungkin dia kena saman sikit. Saman tu dapat kat siapa? Saman dapat kat kerajaan lah. Yang mati ni nak terima ni keluarga dia ni. Siapa nak tanggung ni anak bini dia ni? Kalau ada kerja kerajaan adalah pencen. Tapi itu bukan soalnya, itu apa dia layak dapat. Tapi soalnya yang langgar ni, dia masuk penjara, siapa untung? Siapa untung dia masuk penjara? Kalau dia pula jadi orang pandai, katalah yang langgar tu dia satu orang toke non-Muslim lah yang besar, kaya dia. Dengan bisnes dia banyak, boleh bagi pekerjaan kepada ramai orang. Dia telah langgar, mati, dia masuk penjara, bisnes dia kena katuk. Orang hilang pekerjaan ramai. Dia pun masuk penjara, bodoh dalam tu 3-4 tahun. Bukan kita kata tak mau hukum dia, hukumlah dia. Sebab pun tak apa pasal teruk sangat. Tapi bermaksud kita nak benda tu win-win. Biar yang abang yang meninggal atas jalan raya dia tak meninggal sia-sia. Dan kalau dia terima duit pun bukan sekadar duit insurans saja, dia kena terima duit kawan tu. Maksudnya sepanjang sampai mati, sampai anak dah besar ataupun sampai anak dah sekolah, habis universiti, gaji hang 1/4, 1/3 kena bagi kat dia, ataupun pendapatan syarikat kena bagi kat dia. Kena nak cakap kau ni. Kena ijtihad kaedah tu. Sebab Sayyidina Umar buat. Kawan yang meninggal dalam kebun kawan tu kerana tak bagi ayah. Hang tak bagi ayah bukannya salah kalau ikut hak dia. Tak bagi boleh, kena ikut je lah. Tapi dia kena. Dan kebun dia kena ambil tu kan. Kan? Dia saya fikir aksiden apa semua ni, kok jalan ni banyak ni kan. Ya kita boleh saman, kita boleh tangkap, boleh gantung lesen. Tak sudah bagi saya. Sebab yang meninggal kadang cacat kekal. Ya, siapa nak tanggung nak bini dia di rumah ni? Sebab tu sistem ni ulama kena duduk. Sebenarnya ulama dah ijtihad dah. Tuan-tuan boleh buka kitab lama-lama jumpa sebenarnya. Cuma kita tahu keluar. Dulu saya rajin guna istilah kena ijtihad balik. Tapi bila saya banyak balik buka kitab-kitab ni baru saya tahu dah ada dah sebenarnya. Cuma kita tak gali buat keluar. Syekh Duk Fatani, Furuq Masail fi Usul Al-Wasail tu. Tambai. Macam-macam cerita yang furuq. Punya banyak dah Syekh Duk Fatani tulis. Kita je tak buka baca. Nah, apa hukum kalau kuda berzina dengan orang, keluar anak-anak tu nak jadi apa? Oh, banyak dah bincang kan Furuq Masail tu. Kitab yang macam tu banyak ulama bincang dah. Jadi
Sayyidina Umar buat pendekatan dia macam ni. Dan hari ni kita terlalu ikut sampai kita tak ada ruang. Baik. Kemudian ada lagi masa kan? Lebih dah ni sikit you know. Baru peringkat pertama. Lepas tu tuan-tuan, dalam riwayat yang lain, Aslam cerita beberapa kalangan kaum muslimin berbicara dengan Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan kena tahu dah, Abdul Rahman bin Auf sahabat Nabi yang kaya juga. Abdul Rahman bin Auf dia rapat dengan Sayyidina Umar. Ingat. Sayyidina Umar sayang Abu Ubaidah Al-Jarrah, jelas. Dia sayang, memang dia sayang. Ya. Dia sayang lagu adik lah. Sayang sungguh-sungguh ni, bukan sayang main-main. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak berapa kancing dengan Khalid Al-Walid. Bukan gaduh, tapi selalu berbeza pendapat sebab warrior sama warrior. Ya. Dan Sayyidina Umar selalu duduk sekali, kalau dulu dengan Abu Bakar dengan Nabi, lepas Nabi dah tak ada, Abu Bakar tak ada, Sayyidina Umar selalu duduk dengan Abdul Rahman bin Auf. Itu dah ingat itu. Ingat lah. Jadi apa-apa pun orang segan nak abang kat Umar, orang segan abang kat Aslam sebab bergawai juga, orang abang kat kawan dia. Dalam riwayat dia sebut Aslam cerita macam ni, kami duduk Umar ramai, sahabat-sahabat pergi mengadu kat Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman bin Auf, tolonglah abang kat Amirul Mukminin Zat. Dosa dia buat muka cengih sangat, kami takut tengok dia. Tuan. Ya. Kami takut menentang mata dengannya. Kami takut nak tentang mata dengan dia. Ya. Kami tahu tu. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pergi jumpa dengan Umar, tanya abang kat dia, Umar, hang jumpa dengan rakyat jelatan tu dia buat muka bengih sangat kot. Ya. Sampai dia segan nak angkat, nak panggung kepala pun takut dengan hang. Maka kata Umar, telah saya cuba. Ya. Telah, demi Allah, telah aku cuba melunakkan sehingga aku takut lunak itu dimurkai Tuhan. Dan telah aku cuba pula keras sehingga aku takut kekerasan itu akan dimarahi Tuhan. Maka bagaimanakah dengan nasib saya ini? Maka maksudnya Umar kata, aku tak tahu nak letak diriku macam mana. Aku keras sangat sekali lagi, takut Allah murka. Aku lembut sangat sekali lagi, takut Allah marah. Sampai tahu tu, setiap urusan dia, sampai dia nak meletakkan muka dalam lagu mana pun, dia fikir. Ya. Kata Amr bin Murrah, seorang lelaki-lelaki Quraisy, dia bertemu dengan Umar Al-Khattab, dia berkata, bersikap lunaklah kepada kami sebab kami sangat gemetar melihat kamu. Ni seorang ni berani pergi habaq kat dia terus, Amr bin Murrah. Pergi habaq kat dia, Umar, kami ni ketak tengok hang. Amirul Mukminin, kami takut. Tak salah dia buat cengih sangat. Bukan buat cengih, muka tu. Orang kata muka ada gurun. Kan, muka orang tua dulu orang tahu lah istilah tu, muka ada gurun. Kadang-kadang tua dah tuan-tuan, tak larat kuruih dah, tapi kita tengok dah kita takut. Dia bagi arahan kita dengar. Ya. Saya ingat dulu mak saya cerita kampung kami Tok Imam. Orang bergaduh rumah tangga pun main panggil Tok Imam, arwah Ustaz Allah main net di rumah kami. Rumah kami dulu arwah Tok Imam besar. Dia boleh kata, "Hoi, hang salah lagi hang." Oh salah. Betul tu Tok Imam dulu. Dia boleh sound pula, "Hang lah bodoh, dok boleh lepak ke dia mak." Dia, saya silap Ustaz." Lah Ustaz dah buat lagu tu kena kecam lah. Ya. Tapi Ustaz dulu ni orang hormat sampai tahu tu. Sampai tahu tu Tok Imam kampung, arwah Ustaz Allah. Duk belakang saya lah. Ya. Baik. Bukan saya nak kata kat dia seorang. Tok Imam di negeri lain, negara lain pun sama lah. Orang dulu-dulu ni. Bukan kata ni. Baik. Dia hormati. Maka Umar pun begitu. Ya. Bila Amr bin Murrah ni kata, tak salah duk jadi cengih sangat. Tuan-tuan tahu apa Umar kata? Dalam hang nampak aku cengih tu, adakah itu perbuatan yang zalim? Ada tak aku buat dosa? Bukan kata Amr bin Murrah tak dosa lah, cuma tak apa nak keluarga Malaysia lah. Tentu lagi contoh kan, tak apa nak lunak. Maka kata Umar, kalau demikian, kalaulah tak berdosa, mudah-mudahan Allah tambahkan gerun terhadap aku. Kata Umar, kalau demikian, biarlah Allah menambahkan takut dalam hatimu lagi terhadap aku. Tuan faham? Umar tanya dia, tak berdosa ke muka aku lagu ni jadi buat takut? Dia kata tak berdosa. Kalau tak berdosa, mudah-mudahan Allah tambah lagi bagi yang lagi takut kat aku. Nak beritahu jangan pemimpin ni nak kehebatan Sayyidina Umar. Lagi 6 minit. Sikit lagi. Baik. Itu pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar zaman dia pencetusan untuk pembukuan Quran. Tapi siap zaman Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Umar tuan-tuan, saya pernah sebut tak di tempat lain. Sayyidina Umar dia tak berapa suka tuan-tuan. Orang-orang Islam yang
Islam dan bukan Islam lah. Yang mai ke Madinah ramai-ramai sangat. Bukan Bumi Putra. Dia tak suka. Orang luar ramai sangat. Lepas tu kan orang Islam menang dengan Parsi, menang dengan Rom, dapat hamba tu, dapat hamba ni, dapat orang kaya. Kaya. Sampai masa dia mula-mula dapat Parsi tu, kerajaan pasukan Khalid Al-Walid buat balik harta, Sa'd bin Abi Waqqas buat balik harta. Orang Madinah tengok dia kata apa? Ni depa ni pi lawan dengan orang ke lawan dengan bunian? Pasal tak biasa tengok harta punya mewah. Jadi ramailah. Madinah masa tu jadi metropolitan. Ramai orang luar masuk. Macam isu di Jakarta, isu di Malaysia dan sebagainya tempat, di London. Ramai orang luar, terlalu ramai. Sayyidina Umar dalam hati dia tak berapa berkenan sebenarnya. Bagi dia, bukan dia ni ultra Malay sangat, tapi bagi dia, kalau ramai sangat orang luar, dia akan menghakis pengaruh juga. Contoh macam kita orang Melayu, memang masuk orang luar ramai. Dan Islam, Aceh, apa nama ni, Rohingya, Pakistan, seronoklah kita Islam, tapi dia ada satu perasaan yang macam tak tahu nak habaq. Umar dia rasa macam tu. Maka dia duduk cerita dekat Abdurrahman bin Auf semua ni. Dan ada yang bukan Islam masuk juga, hamba-hamba ni pun. Kan Abu Lu'lu'ah yang bunuh Sayyidina Umar tu, dia hamba Parsi. Sebelum Abu Lu'lu'ah bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pernah jumpa dia di kawasan rumah kedai itulah, bahasa mudah lah ni. Dia duduk asah pisau. Ni dalam sirah. Dia duduk asah pisau. Sebenarnya Abu Lu'lu'ah ni dia pernah pergi mengadu kat Sayyidina Umar pasal bos dia. Umar kata nanti aku settle. Jadi dia terasa hati. Dia rasa macam Sayyidina Umar tak mau peduli dia pasal dia orang luar. Pasal dia bukan IC biru, dia IC apa? IC merah ya. Kan? Macam tu lah. Jadi dia rasa macam dia tak ada hak. Itu dia berlaku bila Covid, orang tak bagi makan, dia masuk BBC apa semua tu kan. Macam tu lebih kurang. Kadang-kadang dia okey baik. Lebih kurang lah, bukan kata sebiji. Lepas tu tuan-tuan, jadi tak apalah, Sayyidina Umar pun duk siasat. Bila Sayyidina Umar pergi selisih dengan dia duk asah pisau. Kerambik pisau tu lah. Masa tu Sayyidina Umar dengan Abdurrahman bin Auf ada orang tu. Maka Sayyidina Umar tanya dia, hang buat pisau? Hang pandai buat pisau tak? Baik. Tuan-tuan, masa dia duk asah tu, dia kata apa? Pisau yang aku buat ni, aku sedang buat pisau yang orang takkan lupa sampai bila-bila pisau ni. Dia kata apa tu? Sambil duduk tu. Sayyidina Umar kalau dulu sebelum dia khalifah, habis dah kawan tu. Bila dia khalifah, dia pun senyum lah. Tuan-tuan tahu, lepas dia berlalu, Abdurrahman bin Auf kata dekat dia, Umar, wahai Amirul Mukminin, itu warning tu. Apa yang dia buat kat hang tadi tu ugutan sebenarnya tu. Boleh buat covering report tu, boleh buat report cover tu. Yang dia kata tadi tu dia ugut tu. Dia mak kata tak apalah. Tak apa. Rupanya betul. Kawan tu mai bunuh Sayyidina Umar dengan pisau itu. Tapi bukan masa dia bunuh tu mati dah. 10 hari baru Sayyidina Umar syahid, wafat. Dan masa 10 hari tu ramai orang pergi ziarah Sayyidina Umar, orang pergi minta agar Sayyidina Umar lantik Abdullah bin Umar. Kata Sayyidina Umar, kalaulah jawatan khalifah ini baik, cukuplah aku seorang dapat dalam keluarga Umar ni. Okay? Dan kalaulah jawatan khalifah ini binasa, cukuplah aku seorang yang binasa. Jangan langsung calon anak aku, tak mau. Maka kita macam mana Sayyidina Abu Bakar bagi calon seorang? Habis ni kena bagi. Dia bagi 6 orang. Bila dia bagi 6 orang, ringkas cerita 3 orang tarik diri, tinggal lagi 3 orang. Siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tarik diri pula. Dia kata saya nak jadi SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Maka masa itulah Abdurrahman bin Auf pergi tanya orang. Cuma ada 2 pendapat, berdua riwayat, bukan dua kaul yang kata, adakah Abdurrahman bin Auf pergi tanya semua? Kan masa tu undi 18, dulu kita tahu lah. Adakah pergi tanya semua ataupun pergi tanya golongan tertentu saja? Okey. Tapi pokoknya dia pergi tanya umum lah, public. Okey. Cuma secara spesifik perbahasan. Sebab yang pelantikan Umar syura, walaupun wasiat tapi syura balik lepas tu. Nak hapuskan orang kata nepotisme, kronisme, bukan. Syura juga tentukan. Baik. Isu dia apa? Seminit lagi saya nak perbincang ni. Isu dia apa bila Abdurrahman bin Auf bertanya seorang ni, kesan dia apa? Bukan saya nak kata salah, saya nak kata kesan di sudut politik.
masa itu telah wujud secara tidak langsung. Dia panggil sebagai Syi'atu Ali wa Syi'atu Uthman. Syiah Ali dan Syiah Uthman dah ada dah masa tu. Walaupun secara macam mana, tak langsung, tak kata pun kami tak, tapi dia mewujudkan Syiah Ali, Syiah Uthman. Iaitu Syiah ni maksudnya apa? Penyokong ataupun pengundi ataupun pemilih. Penyokong lagi sedap. Ataupun kelompok penyokong lagi puas. Tak ada lagi Syiah, tapi Syi'atu Ali ni maksudnya kami yang tu bila Abdurrahman bin Auf bertanya kami abang Ali. Yang kelompok Syi'atu Uthman, masa Abdurrahman bin Auf bertanya kami abang Uthman. Itu saja. Tapi kesan dia apa? Fitnah bila berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman. Kesan yang ni, kelompok yang dulu dalam hati dia ada secebis tu, dia keluar. Macam pemilihan, saya tutup macam pemilihan parti kan. Pemilihan parti ni dia buat ada kelompok, dia panggil dalam PKR dia apa? Kartel kan. UMNO dia ada juga kot, saya tak faham sangatlah. Dia membentuk kelompok. Dulu orang kata geng ni tim siapa? Ni tim Rafizi, ni tim Nasution, ni tim Najib. Tim Najib tak ngam dengan tim Tok Mat. Kata orang saya tak tahu, saya tak kerti UMNO. Betul kan? Tak betul. Oh, Najib kat Tok Mat sekali. Katalah daripada tim-tim mereka kan. Saya pun tak tahu sangat ni kan. Tadi ada tim dia. Betul je tak mengaku kan. Dia ada tim dia, cuma dia tak sebut lah kan. Pah buat ada tim kan. Pah buat ada tim dia. Ada. Bukan dia bukan dia kita buat tim atau Ibrahim Tuan dah. Dia tak buat, tapi Syiah dia Syiah. Buat kelompok ini. Okey. Jadi kesan dia yang tu lah. Bila dah habis, aura tu, cinta tu masih ada. Jadi kesan dia bawa kepada rentetan, pergi kepada Sayyidina Ali, mai kepada Muawiyah apa semua tu. Pokoknya 4 yang terawal ini the best lah. Tak ada juga cerita habis. Kita akan sambung lah nanti bila depan tu. Tapi pokoknya kenapa Maulana Abu Hasan kata the best? Sebab dia lengkap dua-duanya, spiritual dengan material lah. Zaman Sayyidina Umar, masa Sayyidina Osman tu si ada tentera laut lagi. Si ada jawatan polis, sahibul ahdas polis, tentera laut. Banyak tu kan. Kita akan cerita lah bulan depan yang tu. Saya akan bagi poin-poin sajalah yang tu. Tentera laut, polis, allowed kepada orang yang kumpul Quran, cari balik mushaf Quran kat sahabat-sahabat ni, pun balik, edit balik, cari balik, tentukan balik, bahas balik. Lengkap. Agama lengkap dan pembangunan fizikal pun lengkap. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan kita maaf lah malam ni dia banyak juga pitas yang sensitif. Tapi tak sensitif sangat kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.